Assalamualaikum, nama saya Raja Muhammad Sufirul Aiman bin Raja Indra dan nombor matrik saya adalah H20A1723 dan saya akan membentangkan definisi dadah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah dadah merujuk kepada satu jenis bahan kimia yang terdiri dari pelbagai bentuk dan saiz yang digunakan dalam bidang perubatan dengan tujuan bagi memberikan perubahan rangsangan kepada sel badan. Di samping itu, dadah juga terbahagi kepada beberapa jenis bentuk dan kadar ketumpatan. Misalnya, terdapat dadah yang berupa cecair dan ada juga yang berupa tablet berlainan saiz. Hal ini kerana dalam istilah perkataan dadah juga merujuk kepada alat bantuan kepada sel badan manusia. Namun begitu, jika kuantiti atau kadar pengambilan ubat-ubatan yang berlebihan akan menyebabkan lebihan dos dalam badan dan boleh menyebabkan kerosakan sel badan dan perubahan psikologi otak yang menyebabkan perubahan sifat alami manusia dalam pemikiran dan pergerakan individu. Hal ini menyebabkan seseorang bertindak di luar kawalan dan menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Haikal binti Aziz, nombor matrik C20A1634. Saya ingin menerangkan kerja saya fasa 1 tentang penyalahan gunaan dadah dalam kalangan pelajar universiti. Faktor-faktor menyebabkan pelajar universiti mula berjinak dengan dadah. Nombor satu, pelajar universiti kurang pendedahan dasar pendidikan agama, yang mana pelajar universiti dari sejak kecil lagi kurang didikan agama daripada ibu bapa. Mereka lebih terdedah dengan pendidikan aliran perdana sahaja dan pelajar hanya diajar tentang adab dan sedikit fahaman agama. Semasa di universiti, mereka hanya menumpukan kursus yang dipelajarkan dan tidak menumpukan tentang agama. Selain itu, pelajar universiti berjinak dengan dadah disebabkan masalah dalam mencari identiti sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azim Hafifi Minyanuddin, nombor matrik H20A1367 dan saya akan menerangkan tentang kesambungan fasa 2 dalam bahagian rukun negara kedaulatan undang-undang. Dalam kedaulatan undang-undang telah diletakkan bahawa ianya menjadi teras utama dalam perkembangan sesuatu negara. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam berteraskan undang-undang kita ingin melihat dan menghasilkan rakyat yang mempunyai jati diri yang tinggi dan menjaga diri sendiri daripada melakukan kesalahan. Hal ini kerana telah diterangkan dan dapat dikaitkan dengan isu kesedaran undang-undang ini. Kita haruslah mematuhi akan arahan yang telah diberikan dan pula menjaga nama baik negara. Selain itu, sekiranya terdapat pelajar yang didapati menyalahgunakan dadah, boleh dikenakan kesalahan Akta Seksyen 39B dan 39A atau dadah berbahaya tahun 1992 kerana kesesaan kerana telah sengaja melakukan satu perkara walaupun telah mengetahui akan akibat akan sesuatu perkara tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah kepercayaan kepada Tuhan, iaitu prinsip pertama dalam rukun negara sangat berkait rapat dengan penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar di universiti. Kepercayaan kepada Tuhan sebagai prinsip rukun negara yang pertama untuk rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing demi kebaikan bersama untuk membina negara Malaysia yang berdaulat dan memberi makna keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Setiap agama itu menyuruh penganutnya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Contohnya dadah ni lah. Kesimpulannya ialah dalam mengelakkan berlaku terjebaknya kalangan pelajar dalam najis dadah ini, ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting dalam memberikan didikan yang betul agar mereka tahu bahayanya apabila terjebak dengan dadah ini. Sekian, terima kasih.
Nama saya Muhammad Izzat Adham dari Darul Zaman dan nombor bateri saya adalah H20E1295. Okay, hari ini saya ingin bentangkan 3 isu penting langkah penyelesaian masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar universiti. Okay, isu penting yang pertama, ibu dan bapa pelajar memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar itu tidak terjebak dengan masalah ini. Peranan ini, ibu bapa bertanggungjawab mengambil berat terhadap setiap tingkah laku anak mereka. Okay, isu penting yang kedua, pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah di kampus mereka. Perayannya bertujuan untuk mendidik sasiah dan tingkah laku mereka di samping memberi maklumat untuk menyedarkan semua pelajar. Okay, isu penting yang terakhir, setiap individu terutama pelajar universiti perlulah bijak dalam memilih rakan. Uraiannya, rakan memainkan peranan yang penting serta salah satu langkah bagi mengelakkan seorang individu daripada melakukan keburukan. Okay, itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuputra Faiz Iqbal bin Muhammad Khalil Nizam, bernombor matrik C20A1020. Jadi langkah penyelesaian untuk seterusnya adalah setiap individu perlulah bijak dalam memilih rakan. Hal ini dikatakan demikian kerana rakan memainkan peranan penting serta salah satu langkah bagi mengelakkan seseorang individu itu daripada melakukan keburukan adalah dengan memberi teguran sopan dan bermoral. So, apabila seseorang itu berkawan dengan rakan yang baik dan berakhlak mulia, maka individu tersebut akan terikut akan tingkah laku dan berkemungkinan besar akan dapat menghindarkan diri daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak baik dan tidak berfaedah. So, perkara ini amatlah dapat dikaitkan dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut atau kamu membeli daripadanya ataupun kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan juga kamu mendapatkan bau yang busuk. Langkah yang seterusnya adalah pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan perlu memainkan peranan penting atas tanggungjawab yang diperoleh mereka dalam usaha mengurangkan penyalahgunaan dadah. So, antaranya ialah dengan memperbanyakkan lagi program seperti motivasi rakan muda, motivasi dan lain-lain program yang meliputi pelbagai aktiviti bagi memberikan kesedaran pada setiap individu tentang berbahayanya dadah ini. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui kem-kem inilah para remaja dapat memenuhi rasa masa senggang mereka dengan aktiviti yang lebih berfaedah dan bermanfaat buat mereka, dan mereka tidak terjebak dalam aktiviti yang membuatkan mereka ke arah keburukan. Dengan pelibatan mereka dalam aktiviti sebegini akan dapat hindarkan mereka daripada terjebak dalam melakukan perkara yang membuang masa. So, itu saja.